Alright, so sebelum kita mula pada kaedah scalping ni, saya akan bagi tahu beberapa detail tentang cara penggunaan method scalping C3 ni. Cara dia amat mudah dan memang mudah untuk faham. Untuk beginner pun boleh, ataupun dah lama yang tak mahir lagi menggunakan method ni, boleh juga stay untuk dapatkan pemahaman tentang C3 ni. So method ni dinamakan C3 Kenapa? Adalah disebabkan oleh penggunaan candle. Candle pertama, candle kedua dan candle yang ketiga. Jadi kita dipanggil kaedah ni C3 scalping. Saya tulis dulu. Memang jarang sebenarnya orang pakai teknik ni, C3 scalping. Biasanya digunakan untuk boom. Boom ni maknanya untuk kita masuk dalam waktu yang singkat dan profit dalam waktu yang singkat bila ada setup. So kita akan mulakan ciri-ciri ataupun mengenali apa bentuk C3 yang kita masukkan. Okey, jadi saya akan gunakan chart yang default. Saya buka satu chart baru. Sebagai contoh, kita ambil chart hari ni Euro JPY contoh. Jadi ini chart baru yang kita dapat dalam pada MT4 dekat kita punya chart tu. Jadi memang macam ni bentuk dia. Jadi mula-mula kita kena olah dulu. Untuk yang baru buka MT4 yang belum faham lagi, kita boleh tekan Ctrl G untuk hilangkan grid line kat belakang. Jadi grid line tu kita tak perlukan untuk menggunakan kaedah C3 ni, kita tak perlukan grid line. Jadi simple kita boleh buat untuk hilangkan grid line di belakang, kita tekan Ctrl G. Kemudian kita tukar bentuk candlestick ni dalam bentuk candlestick. Sebab yang default dipaparkan adalah bentuk bacat. Jadi bacat ni tak ada orang yang pakai bacat ni. Agak rare orang yang pakai. Dia ada 3 kat sini. Kita boleh pilih sama ada pakai line chart, candlestick ataupun bacat. Jadi untuk method C3 ni kita akan gunakan candlestick lah. Sebab mudah untuk kita faham kaedah C3 scalping. Jadi bila kita sebut scalping tu, maknanya kita akan ambil dalam tempoh yang scalp. Jadi beza scalp dengan swing ni, maknanya kita akan ambil untuk tempoh waktu yang sekejap. Kita tak ambil swing lama, kita tak ambil untuk hold berminggu-minggu ataupun bulan-bulan. Kita akan ambil untuk satu jangka waktu sahaja. Jadi sebab tu kita panggilkan kaedah scalping. Jadi kita akan ambil bila ada setup, kita masuk selepas syarat-syarat yang kita nak tu ada. Okey, jadi bila kita dah setting bentuk candlestick ni, dan kita buka Ctrl Y. Ctrl Y ni adalah separator, maknanya pembahagi chart untuk setiap time frame yang kita pilih. Jadi time frame yang akan kita gunakan untuk buat C3 ni adalah 2 time frame, iaitu time frame H4 dan entry di time frame H1. Okey, sebelum kita masuk bab time frame ni, saya ingatkan dulu, so tujuan kita buka period separator ni adalah untuk kita lihat pergerakan market sebenarnya. Sebagai contoh, kita nampak H1 ni ada pembagi chart ni, bermakna satu separator kepada satu separator lain adalah mewakili perjalanan market tu semalam. Jadi kita boleh bezalah. Kalau separator ni tak ada, kita tak tahu semalam market bergerak banyak mana. So kalau kita tekan Ctrl Y, dia adalah separator ni. Jadi kita boleh agak, semalam market bergerak daripada sini pergi ke sini. Jadi ini pergerakan market semalam. Dan ini pergerakan market sehari sebelum semalam. Jadi kita ada guide dekat situ. Jadi kita tahu Euro JPY punya range market tu sehari dalam berapa. Itu yang kita nak tahu. Jadi barulah kita boleh scalp menggunakan C3. Kita ada arah ataupun ada panduan. Kalau nak ambil, jangan lebih daripada pip yang normally untuk Euro JPY bergerak. Sebagai contoh, kita tengok 2 hari lepas, EJ gerak 260 pip. Jadi itu range dia. Dia boleh bergerak satu hari sampai 200 pip. Semalam pun 80 pip. Kemarin. Semalam dia bergerak 200 pip. Jadi itu ranging untuk Euro JPY. Jadi kita tahu guide dia. Kalau kita tukar di time frame H4, separator ni mewakili 1 minggu punya pergerakan. Sebagai contoh, yang ini adalah pergerakan untuk minggu lepas punya perjalanan market. Jadi ini basic yang kita kena tahu. Kalau tak, kita susah nak
cari dia punya point. Okey, ini minggu lepas ni pergerakan. Jadi kita nampak ini minggu sebelum tu punya pergerakan. Ini minggu tu punya pergerakan dekat sini. So kita tahu, jadi kita boleh andaikan minggu lepas price mula dekat sini, dia turun sikit, dia naik sikit, dan dia turun sampai ke bawah, kemudian dia bounce balik ke atas sampailah ke minggu ini. Jadi kita nampak dekat sini penting untuk kita determine trend yang sedang berlaku. Kalau kita nampak dia tengah bersemangat naik, tengah uptrend, jadi kita jangan sibuk cari sell pula. Seeloknya kita follow untuk buy. Contoh dia 2 minggu lepas. Saya marking kat sini, ini minggu lepas. Minggu lepas. Okey. Ini minggu lepas punya pergerakan market. So dia sideways kat sini, dia turun dan dia naik. Minggu sebelum minggu lepas. Minggu sebelum minggu lepas. Minggu sebelum minggu lepas kita dapat tengok pergerakan market adalah bullish ataupun naik. Daripada sini dia naik sini, kemudian dia start turun. Okey. Minggu sebelum lepas. Minggu sebelum lah saya marking yang kita nak labelkan apa pun tak ada masalah. Yang penting kita faham itu minggu yang sebelum ni yang pernah berlaku. Sebab kita nak tengok trend dahulu. Okey, ini minggu sebelum ni dia membuat satu pergerakan uptrend. Jadi dekat sini kita akan cari setup kita dekat mana. So far setakat ni boleh catch up lagi, simple. So cara dia mula-mula kita kena buka di time frame H4 dan kita cari apa benda yang kita nak tu dan kita marking. Selepas kita marking baru kita akan cari setup entry tu di time frame H1. Cara dia memang mudah je, tak payah pening-pening kepala, dia mudah. Dia punya owner dia, founder dia pun ada kat sini. Kita simpan dalam grup dia, duduk dia diam. Dia ada dalam ni. So, saya akan terangkan syarat-syarat untuk kita masuk entry macam ni. Simple je. Syarat pertama untuk kita main menggunakan kaedah C3 method ni. Yang pertama kita kena cari candle kahwin. Candle kahwin ni bermakna candle yang berlainan baju. Sebagai contoh, saya ambil contoh mudah je. Okey, kita tengok dekat sini, saya bulatkan dekat sini, saya besarkan sikit, saya bulat. Okey. Perhatikan candle ni. Okey. Candle ni adalah candle berwarna hitam ataupun candle bullish. Candle tengah naik lah, maknanya daripada H4 ni. H4 ni bermakna satu candle tu akan siap dalam masa 4 jam. Jadi 4 jam dia naik. Semua jadi candle color hitam. Kemudian dekat sini, tiba-tiba dia keluar satu candle warna putih. Jadi berlainan baju. Maknanya itu candle kahwin yang kita masukkan. Ada setengah orang panggil candle kapit, ada setengah orang panggil candle reverse candle, ada setengah orang panggil macam-macam nama ada. Tapi kita tak kisah. Kita nak cari candle berlawanan baju tu. Yang mana kalau kita perhatikan, kita nak tempat dia open dan close sama. Sebagai contoh, candle warna hitam ni dia tutup dekat sini, close. Dan candle putih ni dia open dekat sini. Jadi kita nampak ada candle yang berlainan baju kat situ. Ini candle baju hitam, yang ini candle baju putih. Terpulang lah, ada orang setting cat color merah, ada color merah lah. Kalau dia setting color hijau, kalau biru tak ada masalah. Tapi kita nak tahu dia berlainan baju, candle kapit ataupun candle kahwin, di mana open dia sama dengan open close yang sebelah candle tu. Jadi itu syarat pertama, kita cari dulu benda ni. Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh masuk. Itu syarat pertama. Lepas tu kita markingkan dengan satu line. Sebagai contoh, saya marking satu line yang horizontal, yang senang nampak. Ambil satu line yang horizontal kat sini, kita tarik, kita letak betul-betul dekat dia punya open dan close tu. Itu cara pertama untuk kita buat marking dekat level tersebut. Saya tukar color kuning bagi nampak. Lepas tu kita marking candle yang pertama. Sebab kenapa dia panggil kaedah method ni C3 ataupun C3, sebab dia ada C4 pun ada. Sebab C4 tu lebih kepada untuk kita boom market nanti. Tapi C3 ni sebab kita nak marking candle pertama dan candle ketiga. So ini candle pertama yang berlaku. Dan candle kedua adalah candle yang reverse tadi, yang berlawanan baju tadi. Kita marking candle ketiga. Okey, jadi dah ada dua line dekat sini. Satu line dia marking candle pertama, satu line dia marking candle yang ketiga.
Selepas pada candle ketiga tu siap dan kita dah marking candle tersebut, barulah kita buka time frame H1. Sebab kita marking di time frame H4, kita nak entry di time frame H1. Jadi kita tengok dekat H1. Okey. Jadi H1 ni sama je. Dia H1 ni apa yang berlaku dalam satu time frame H4, dia ada 4 biji candle H1 lah. Dalam satu candle H4 ada 4 biji candle H1. So sekarang ni entry point dia adalah selepas line purple. Selepas line purple. Maknanya dalam zone ni kita tak akan masuk selagi dia tak keluar daripada marking yang kita tandakan dengan dua line ni. Ni line yang kita marking, saya kotakkan je semua ni. Okay. Selagi price tak keluar daripada sini, kita tak boleh masuk. Macam tadi bila kita marking dekat level atas, candle kahwin tu duduk dekat atas, kita akan cari sell. Maknanya selepas line ini baru kita cari entry. Okey, kita dapat tengok lepas pada line purple yang kedua kita marking, price mula naik. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia sampai dekat line kuning. Dekat line kuning lah kita akan masuk sell dekat sini, nampak? Jadi ini zone entry kita dan kita akan letakkan stop loss kita di atas shadow ataupun apa yang terdapat di atas line kuning yang kita marking tu. Whatever line atas tu kita nak kita punya stop loss atas daripada zone tersebut. Dekat sini. Ini zone dia. Maknanya kalau kita punya stop loss tu kita akan taruh di atas line ni. Stop loss ni maknanya kita letak stop level kita lah. Maknanya sini stop loss. Kalau price naik tembus, maknanya kita punya setup tu fail. Kita tak payah fikir kenapa dia fail. Setup fail tu biasa. Jangan kita fikir alamak setup ni dah fail. Tak. Yang penting kita tahu kita punya zone SL kita. Jadi kita sukat sewaktu dah terkeluarnya dua line yang kita marking tu, kita check terus. Di antara line kuning dengan box hijau ni, berapa pip kita punya zone. So dekat sini 23 pip. So cantik lah 23 pip. Berapa pula reward dia? 23 pip kita punya SL. Let's say kata kita ada account $1,000 kita $1,000. Kita masuk 0.1. Jadi kita punya ketahanan account tu 1,000 pip. Jadi kita dekat sini kita sukat, dekat sini kalau kena SL baru 25 pip. Which mean $25 kita loss. So reward dia berapa? Dia boleh pergi 100 pip. So 1:4. Maknanya risiko kita $25, kita punya reward $100. That's why, so dekat sini kita boleh scalp. Kita boleh ambil dua kali. Kalau kita ambil, let's say kata 25 pip stop loss, 25 pip TP, kita dapat dua kali. So dekat sini kita dah TP dah. Kalau kita ambil size TP sama dengan size kotak hijau ni, so which mean TP kita dekat sini. Jadi kita dapat dua entry dekat situ. Dua entry kita dapat dekat situ. Sebab kita ambil dua kali. Sini. Sini kita masuk sekali. Dan dekat sini kita masuk lagi sekali. Nampak Nampak tak dekat situ? Price tak boleh lepas line kuning yang kita marking tadi. Dia king dulu. So boleh faham? So tengok lagi keadaan lain. Okey, kita cari lagi. Kita kata kita nampak sekarang trend sedang menaik. Catatlah trend dekat sini kan. Okey, trend tu dekat keadaan di sini. Okey. Kita cari dulu candle kahwin. So dekat mana candle kahwin tu duduk? So kita marking. Let's say kata dekat sini ada candle berlawanan baju. Kita tandakan dulu candle turun, candle reversal. Kita marking candle pertama, candle kedua dan candle ketiga. Okey, candle ketiga. Jadi lepas kita marking ni, saya kata ni zone kita marking, okay, kita membuka di time frame H1. Kita nak tengok dekat mana apa yang berlaku dekat situ. Okay, jadi ni time frame H1, baru kita cari entry dekat sini. So ini zone kita punya buffer zone kita dekat sini. Okay, jadi pastikan selepas line color purple ni keluar, price keluar daripada sini, baru kita tunggu dia turun untuk kita masuk buy. Kita marking bawah untuk kita buy. Jadi kita tengok dekat sini, bila price turun kita boleh masuk buy dekat line kuning ni. Kita punya stop loss dekat bawah ni sahaja. Mungkin boleh anjakkan dalam 10 pip, 20 pip terpulang. Kita boleh tarik daripada zone ni sahaja.
Jadi kita boleh scalp kat sini. Kita boleh dapat sekali 40 pip lah. Bukan sikit, 40 pip dia reject. For the very first time bila price ni sentuh dekat sini, shadow ni dah bagi kita 40 pip. Second time 3 kali, 4 kali. So dekat sini je kita dah dapat 3 entry sebenarnya. 1, 2, 3 entry kalau kita scalp lah. Jadi kalau kita sebut pasal scalp ni, kita tak ambil banyak. Kita ambil sama size dengan nilai SL je. Kalau SL kita dekat sini 30, ni 28. Kita katalah kita punya SL 30. So kita ambil 30 pip, 30 pip dan 30 pip. Dia pergi 100 pip tu tak apalah, itu bukan kita punya setup lah. Dia pergi tu biar dia pergi. Dan kita cari lagi setup yang berulang. So simple. Bila kita nak cari setup macam ni, kita marking dulu di time frame H4. Cari. As long dia ada C3 macam tu dekat sini. Okay. So kita kalikan je dekat sini. Dekat sini ada satu level C3 juga dekat sini. So kita marking dulu benda ni. C3, kita marking candle yang pertama, candle kedua kita biarkan, dan candle ketiga kita marking. So then kita buka di time frame yang H1 sebab kita marking di H4, entry di H1. Jadi kita tengok mana zone dia. Okay, so ini zone dia. Maksudnya selepas daripada keluar daripada line ni, price turun dekat sini, baru kita masuk. Ini zone buffer dia, mana zone stop loss kita di bawah zone ni. Ini zone entry kita. Yang penting kita follow je trend. Pastikan trend tu kalau buy, ini kawasan untuk di retrace, kita masuk. Jadi selalunya SL dia tak kena. 23 pip tak kena. Dia naik 200 pip. 1/10 dia punya risk dan reward. Tapi kalau kita scalp, kita tak ambil lah 200 pip. Kita ambil 2 pip je. Sebab scalp memang ambil 2 pip. So itu kaedah untuk kita buat marking. Kalau kita nak gunakan time frame H4 sebagai kita punya key ataupun referral, dan kita cari entry di time frame H1. Kalau kita marking di daily, entry di time frame H4. Kalau kita nak kecilkan lagi, kita boleh marking di time frame 1 hour H1, cari entry di M15 ataupun M5. Dia kena selang satu time frame ke belakang. Kalau marking H4, entry H1. Marking H1, entry M15. Marking M15, entry di M1. Contoh. Tapi lagi banyak noise lah bila kita kecilkan time frame, akan ada sedikit. Jadi kita boleh tengok keberkesanan dia. Kalau kita nampak tengah naik tu, kita cari je zone mana yang ada C3. Ini ada, nampak? Ini ada C3. Dekat sini pun ada. Dekat sini, ni tak sampai lagi. Jadi mana price yang kita nampak tak sampai tu, bila-bila dia boleh sampai. Jadi kita tunggulah. Ini yang kita maksud. Kita marking. Candle yang reversal, kita marking. Kita marking je. So normally dia akan ada retest kepada line tersebut. Kita marking lah, ini satu line. Ini satu line. Yang ni dapat lah pasal dia banyak retest. Inilah dapat. Ini dapat. Kita boleh marking je sebanyak mana yang kita nampak untuk follow the trend. Dan kita marking candle 1 dan candle ke-3. Candle 1 dan candle ke-3. Candle 1 dan candle ke-3. Lepas tu baru kita kecilkan time frame. Cari setup di time frame H1. Mudah je cara dia. Di marking candle ni kita kena marking. Kalau last week kita lebih pada topik SNR, scalping keramat dan sebagainya. Minggu ni kita cari satu method yang lebih simple. Jadi kita dah marking di time frame H4 tadi, kita tengok di H1. Kalau dia retest, yes ada zone entry. Ni zone entry dapat. So kita tengok zone SL dia berapa pip. Zone SL dia dalam 50 pip, ambil 50 pip juga. So ni pun ada. Selepas line ni dia retest sini, kita masuk. Jadi memang selalunya price akan datang balik dekat kawasan tersebut. Kalau case macam ni dia tak datang, so kita tak ada setup lah. Maknanya sini masih belum, kawasan tu masih fresh lagi. Bila price datang, masih lagi boleh masuk lah sebenarnya. Later on ni dia dah ambil retest. Sebab kawasan open dan close candle ni adalah kawasan yang kuat untuk menarik price tu supaya dia kembali di kawasan tersebut dan ambil order lah kat situ. Ambil order sebelum dia naik. So saya rasa method ni dia tak pening kepala, dia mudah. Jadi untuk siapa-siapa yang baru pun boleh digest benda ni. Jadi ada apa-apa tak soalan tak setakat ni?
Simple je method dia. Dia maknanya kita cari 3 candle di time frame H4, kita marking, kemudian kita kecilkan time frame di time frame H1 dan execute. Contoh sekarang ni kan kita nampak price sekarang ni dia dah sampai dekat top dekat sini dekat top dekat sini. Jadi dia dah mungkin dia tak boleh pecah lah sebab dah ada sini dah ada candle reversal 2. Jadi kita marking dia punya candle reversal, open dan close tempat yang sama, candle berlawanan baju. Kita marking candle pertama dan candle ketiga. Okey. Jadi entry kita selepas marking yang kedua. Kita buka di time frame H1, kita nampak dia punya setup dia. Jadi entry kita dekat sini. Bila price dah keluar daripada zone purple ni, dia datang balik dekat atas, dia naik balik, pergi ke line kuning, baru kita masuk sell dekat sini. Dapat sell sekali, dapat sell 2 kali. Jadi sekarang ni kalau kita tengok keadaan sekarang, price pun dah datang lagi sekali kita dapat tengok dah berapa kali price tu datang. Sekali, 2 kali, 3 kali dekat tempat yang sama. Jadi bila price datang kat tempat yang sama, kita punya stop loss masih lagi di tempat yang sama. Kita masih boleh sell, kita letak dekat sini. Jadi EJ ni dia dah sampai kat sini, kemungkinan dia akan terjun. Jadi bila nak terjun ni, kalau kita dah terlambat nak cari entry, jangan risau. Bila dia start turun nanti, kita cari candle yang reversal. Lepas tu kita buat benda yang sama. Kita marking, kita buat 3 line, dekat mana-mana 3 line ni. Lepas tu kita buka H1, kita masuk semula bila dia retrace. Kalau kita dah tertinggal setup, tak apa, jangan kita masuk terus. Kita tunggu dia retrace, tunggu dia buat C3 dulu. Dia makan masa, dia takkan turun terus. Kalau kita tengok kenaikan di time frame H1 ni pun beberapa hari dia naik ni, 1, 2, 3, 4, 5 hari dia naik. Jadi dia akan turun tu 10 hari dia akan turun. Jadi jangan risau terlepas entry. Tunggu je pembentukan yang berlaku. Let's say kata dekat sini ada satu lagi C3 dekat sini kan. Jadi kita marking dia dulu. Nanti dia sampai boleh masuk. Kalau dia tak sampai, tunggu dia buat satu lagi bawah ni untuk C3 turun dan kita masuk dekat sini. Kita marking 1, 2, 3 dekat sini. Jadi kita tunggu dekat H1. Kalau dia sampai dekat situ, kita boleh sell lagi. Ni kalau sampai sini boleh sell lagi dekat sini. SL dekat atas ni. Jangan SL dekat-dekat atas pada kotak ni. Sebab sini ada zone tadi, dekat sini zone dia punya stop loss. Jadi untuk buy pun sama. Waktu price ni naik ke atas, kita nak buy pun sama. Kita buy ni kita cari C3. Ni C3 untuk buy. Sini zone dia. Candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Jadi selepas candle ketiga, kita perhatikan dekat sini. Selepas candle ketiga ni, price turun balik, bagi kita entry dekat sini. So ini zone stop loss kita lah. Waktu kita buy tu, ini sahaja zone stop loss kita. Dalam zone kotak, 2 line C3 tadi, candle pertama dengan candle ketiga. So ini kita punya zone. Zone tadi yang kita marking tadi. Jadi selepas price keluar daripada sini, kita tunggu dia datang balik, kita masuk buy. Ambil lah scalping kan. Lepas tu bila berlaku lagi bentuk-bentuk yang reversal macam ni, kita masih boleh masuk lagi sebab kita follow trend dia sampai ke target yang kita dah ada dekat sini. Jadi sampai sini janganlah kita buy lagi, kena tunggu dia pecah baru boleh buy. So itu method yang kita namakan kaedah C3 lah. Maknanya dia mudah. Tak payah kita cari SNR ke apa benda, kita tak payah. Jadi kita cari je candle yang berlawanan baju, kita marking, kita execute. Simple kan. Jadi kalau tak faham boleh tanya. Rasanya mudah kan. Macam kita nak cari dekat sini, mula-mula buka di time frame H4, cari dulu dekat mana candle yang berlawanan baju, kita marking dulu. Lepas tu kita cari satu candle, 2 candle kita skip, kita marking candle ketiga. That's why method ni dipanggil C3. Sebab dia marking candle ketiga. Entry selepas candle ketiga. Di time frame H1, kita buka time frame H1. Bila kita dah buat marking di time frame H4, kita buka time frame H1. Kita tengok time frame H1. Nampak? Bila price keluar daripada zone ni, dia datang balik dekat sini. So inilah point kita entry. Sharp entry. Sharp entry ni di level 55. Dia memang sharp di sini. Dia terus dia naik. Nampak? Jadi kita
marking dulu. Sebelum kita nak entry, kita tengok trend dulu. Seperti saya cakap tadi, mula-mula kita buka time frame H4, kita buka control Y, kita tengok trend seminggu, minggu lepas, minggu lepas, minggu sebelum dia buat apa. Kalau dia up, kita fokus untuk cari C3 buy. Kalau dia dah start turun macam ni, dah start turun, dah nampak, maknanya dekat sini ada satu high. Minggu lepas dia tak berjaya buat high yang baru. Minggu ni dia cuba naik, tetapi macam tak berjaya, gagal. Jadi kita dah boleh fokus mencari setup sell. Tunggu berlaku C3 sell, kita marking, tengok di time frame H1, kita hentak. Sebab kita dah ada zone stop loss. Jadi kita tak takut. Sebab kita dah ada zone stop loss. Kalau kita tak ada stop loss, kita tak tahu kan. Jadi macam ni pun contohkan dekat bawah ni. Dekat sini kita nak masuk. Dekat sini kita nak masuk sell kan. Kalau kita tak ada stop loss punya zone, kita tak berani. Kalau kita dah ada, kita punya level of stop loss, kita tak risau. Kita nak buy ke, nak sell ke, kita ikut je. Dekat sini contoh, dekat sini dah ada 2 level untuk sell. Ini satu lagi level untuk sell, baru terbentuk. Jadi boleh jadi dia sampai, boleh jadi dia tak sampai. Kalau dia tak sampai pun, tunggu dia turun, dia naik balik. Bila dia naik balik, dia of course dia akan form C3 untuk turun lagi. Time tu kita marking kat sini. Time tu kita marking kat sini. Kita buat marking candle 1, candle 2. Ni belum berlaku lah. Ni jangkaan berlaku di masa akan datang. Contoh ni kan. Bila dia start turun, kita start marking, kita tengok di H1, dan kita masuk dekat situ. Cari level-level yang ada. Alright, so ada apa-apa soalan nak setakat ni? Kalau tak ada, saya rasa kita boleh mengakhiri lah kita punya sesi pada hari ni. Sebab ini kita simple je, tak ada topik yang heavy sangat. Kita pun dari setiap minggu ke minggu kita akan buat sesi sharing macam ni lah. Topik SNR, topik basic-basic yang perlu kita belajar during kita nak trade. Jadi insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. So kita akan ada topik lain pula. So topik ni just untuk scalping. Kalau untuk swing, kita just tukarkan dalam time frame yang lebih besar. Kita marking di time frame daily, entry di time frame H4. Marking di time frame weekly, entry di time frame daily. Marking di time frame monthly, entry di time frame weekly dan sebagainya. Itu untuk swing lah. Tapi dia punya zone SL akan jadi besar. Jadi lebih sesuai kita gunakan method ni untuk kita scalping. Jadi kita buat H4, entry di H1 dah cantik. Sebab lama tu, H4 tu untuk menjadi candle reversal tu dia perlukan 4 jam dan 4 jam. Baru kita marking, dia retest, baru kita tengok time frame H1 untuk cari setup. Alright, so itu saja. Terima kasih kerana join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you.